saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, dana pemberian khas sebanyak RM300 juta bagi Sabah dan Sarawak untuk tahun depan masih dikekalkan. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Zahira. Dana pemberian khas sebanyak RM300 juta bagi Sabah dan Sarawak untuk tahun depan masih dikekalkan Kerajaan Persekutuan. Ini kerana formula pemberian khas yang dibentang sebelum ini masih belum dimuktamad. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Sehingga kita muktamadkan. Sekarang 300 million is subject to the gazette. Once gazette, then you will pay. Jelasnya rundingan formula antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak itu selari mengikut tuntutan kedua-dua wilayah seperti termaktub mengikut perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan RM300 juta berkenaan adalah penyelesaian interim bermula tahun ini, sementara rundingan formula masih diteruskan Jawatan Kuasa Teknikal Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikan oleh beliau sendiri. Datuk Seri Fadilah berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai dana pemberian khas berkenaan. Terdahulu, beliau merasmikan Majlis Berandau dan Koperasi Kluster Koko Sarawak 2023 di Kota Samarahan. Baik, sementara itu, Datuk Seri Fadilah ketika berucap pada program tersebut memberitahu jumlah pendapatan ekspor koko negara mencecah RM4.364 bilion bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komuniti berkata sasaran pendapatan ekspor koko tahun ini RM8 bilion. Katanya pengeluaran biji koko kering negara tahun lepas pula sebanyak 493 tan metrik dengan 20.7% daripadanya dikeluarkan Sarawak. Manakala keluasan tanaman koko terkini ialah 5,985 hektar dan disasarkan meningkat sehingga 6,335 hektar. Hasil pembukaan kawasan tanaman koko baharu 24.6% atau 1,473 hektar tanaman koko diusahakan di Sarawak yang tertumpu di Kota Samarahan dan Sarike melibatkan 1,290 petani koko. Program kluster koko Sarawak pula telah menghasilkan 44 tan biji koko bernilai lebih RM316,000. Ia melibatkan pembangunan tanaman koko di Samarahan, Asajaya, Sebuyau dan Padawan dan telah diproses kompleks kluster koko Sarawak Sarah Sisi dan dibeli oleh koperasi tahun lepas. Kompleks Sarah Sisi dikendali Koperasi Kluster Koko Sarawak Berhad 3KQ yang mempunyai 226 ahli berdaftar. Para pengundi di Dun Jepak diminta terus memberikan sokongan kepada calon gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya PRK Dun Jepak 4 November depan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata GPS akan meletakkan calon dari Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB bagi memastikan parti itu memperoleh kemenangan besar dalam PRK itu kelak. Dato' Amar Awang Tengah yang juga timbalan Presiden PBB menolak budaya politik membuat tomahan dan mencaci yang menurutnya amat bertentangan dengan amalan prinsip politik Sarawak yang menekankan keharmonian. Kita tak maulah politik yang dogma-menogma yang akhirnya membawa perbelahan kepada kita. Apa yang kita tumpukan politik kita ialah politik yang menekankan kepada kestabilan. Dan dengan kestabilan itu kita dapat menumpu ke arah usaha untuk membawa pembangunan. Yang penting ialah bagaimana kita dapat menggemblengkan segala tenaga kita untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kita. Dan kita mempunyai cita-cita yang tinggi melalui PCDS 2030 untuk menjadikan negeri ini sebagai sebuah negeri yang maju yang mempunyai pendapatan yang tinggi.
Beliau berkata demikian selepas perasmian belia lawas Excellent Liga 2023 tertutup lawas di Padang Dataran Lawas. PRK Dun Jepak diadakan berikutan kekosongan luar jangka kerusi berkenaan berikutan penyandangnya Dato' Talib Zulfilip meninggal dunia 15 September lepas. Dalam perkembangan lain menyentuh mengenai sukan, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu beberapa atlet lawas terpilih untuk beraksi dalam pelbagai acara sukan sempena Tamasya Sukan Malaysia Sukma tahun depan. Ini termasuk taekwondo, sepak takraw, silat dan memanah. Untuk sukan Sukma yang akan datang, dari lawas ini sahaja ada pasukan yang mewakili negeri dalam permainan sepak takraw, taekwondo dan silat. Dalam bidang archery pun sebenarnya ramai daripada lawas ini yang mewakili negeri kita di peringkat sukan antarabangsa. Jadi kita nak galakkan supaya bakat-bakat ini akan dapat ditunjukkan. Dan ini di peringkat dewasa, di peringkat para belia dan para remaja pun ramai yang mewakili negeri dan di peringkat kebangsaan. Jadi sebab kita juga berusaha termasuk di Lembang dan Lawas ini untuk meningkatkan lagi kemudahan sokan. Beliau menambah kerajaan negeri akan terus memperbanyakkan fasiliti sukan tidak tertumpu di bandar bahkan kawasan kampung. Salah satu fasiliti sukan dalam pelaksanaan ketika ini ialah sebuah kompleks sukan renang yang dibina di Lawas. Orang awam dinasihati untuk tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh memburukkan keadaan jerbu rentas sempadan yang sedang berlaku di Sarawak. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak telah mengambil pelbagai langkah untuk mengawasi dan mengatasi pembakaran terbuka. Menurutnya, ia termasuk membatalkan permit pembakaran terbuka, mengeluarkan notis larangan pembakaran terbuka kepada pemaju projek, termasuk menjalankan program rondaan dan kesedaran bersama Jabatan Alam Sekitar JAS Sarawak. Kesalahan dilakukan pembakaran terbuka boleh didakwa di bawah peruntukan Undang-Undang Sarawak yang berkaitan. Katanya dari segi undang-undang, orang ramai diingatkan bahawa sabit kesalahan melakukan pembakaran terbuka boleh didakwa di bawah peruntukan Seksyen 30(1)(a) dan Seksyen 30(2) Ordinans Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak Pindaan 2019. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Orang ramai diminta bekerjasama memadam kebakaran kecil dan melaporkan kes pembakaran terbuka ke pejabat NREB ke talian 082 319 543 atau mana-mana pejabat NREB yang berdekatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Pengawal Kualiti Alam Sekitar Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak Jack Liam dan Penolong Kontroler Pemantauan dan Pelaporan NREB Sarawak Saiko Fen di pejabatnya semalam. Menjelas lanjut, Dr. Hazlan memberitahu Indeks Pencemaran Udara IPU di Serian mencatat rekod tertinggi bacaan tidak sihat pada 28 September lepas iaitu 156 diikuti 3 kawasan lain di Sarawak yang telah dikesan titik panas seperti Samarahan, Sri Aman dan Kuching. Katanya lagi sekiranya IPU bacaan semakin tinggi dan dikuatiri mendatangkan bahaya, maka pihaknya akan menyerahkan keputusan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk beralih ke prosedur seterusnya iaitu menggunakan teknik pembenahan awan bagi menurunkan hujan.
Baik, dalam pada itu Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar mesti mengambil tindakan proaktif dalam usaha menangani pencemaran jerebu rentas sempadan yang sedang berlaku di Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hifni, pihaknya telah mengemukakan satu memorandum kepada Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad untuk mencadangkan agar masalah fenomena ini dibawa ke Mesyuarat Menteri Alam Sekitar ASEAN bagi mencari langkah penyelesaian. Beliau menjelaskan pihaknya telah menulis surat kepada Kementerian Alam Sekitar Malaysia supaya ada satu perbincangan di peringkat ASEAN kerana jerebu ini datang dari negara jiran bukan dari Sarawak, katanya. Pada tempoh 20 hingga 28 September 2023, katanya Sarawak hanya ada 4 sahaja titik hitam yang dikesan iaitu di Kuching, Seri Aman, Serian, Samarahan, manakala 2,203 titik panas dikesan di Kalimantan. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang sama di pejabatnya semalam. Selain itu, tambah Dr. Hazlan, beliau juga akan mencadangkan kepada Jawatan Kuasa Sosio-Ekonomi Malaysia Indonesia, Sosek Malindo, untuk melihat ke arah penggunaan sumber tenaga biojisim, biomas, yang boleh menghasilkan tenaga selain melakukan pembakaran hutan untuk pertanian yang menyebabkan jerebu. Katanya pembakaran itu boleh dielak sekiranya pihak jiran bersetuju menggunakan biomas hutan-hutan tersebut dalam cara terkawal yang boleh menghasilkan tenaga baharu berbanding melakukan pembakaran. Ini adalah langkah jangka panjang. Selain daripada berhenti membakar dan mencemar udara, mereka juga boleh menjana pendapatan baharu. Untuk rekod indeks pencemaran udara di Sarawak sepanjang tahun 2023 berstatus dalam lingkungan di tahap baik sehingga tidak sihat. Pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Negeri Sarawak hari ini melancarkan program Eko Pelancongan, Eksplorasi dan Ekspedisi Sarawak Sea Sarawak bermula dari Bintulu ke Sungai Asap di Belaga. Menurut Pengarah Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Negeri Sarawak, Debbie Jenggut Nyelang, program 4 hari ini diadakan untuk memperkasakan pengalaman inap desa di pedalaman Sarawak. Peserta ekspedisi ini terdiri daripada peserta tempatan dan negara luar yang menjelajahi perjalanan beberapa jam ke inap desa Umar Belor di Sungai Asap menggunakan sebanyak 50 buah kenderaan pacuan 4 roda. Program ini salah satu strategi pihaknya memperbanyakkan pakej pelancongan yang dibuat di kawasan pedalaman agar masyarakat luar bandar juga terlibat dalam sektor pelancongan di Sarawak. Berbagai aktiviti telah disusun, antaranya malam kebudayaan, acara glamping di tapak perkemahan Lepau Utan, perjalanan ke air terjun Batu Melintang dan sebagainya. Selain daripada itu, program yang turut kami rancang juga adalah Sukan Rakyat yang telah juga berlangsung, termasuk fun run, tarik tali, badang, berenang menggunakan kayu, which is sesuatu yang memang luar biasa, jarang kita tengok di Sarawak ini. Selain pada Sukan Rakyat, kita juga ada menyediakan mini Amazon di mana kita akan memanggil salah satu performer daripada Rainforest Festival iaitu Ed Adau untuk membawa peserta bersama-sama merasakan mini Rainforest di kawasan pedalaman. Peserta juga dibawa menerokai keunikan sebuah rumah panjang diperbuat daripada rotan iaitu umak ukit daripada masyarakat Penan dan mereka ini sangat kreatif dalam kraf tangan. Beliau ditemui media pada pelancaran program SEE Sarawak yang diadakan di Bintulu. Program ini diharap akan dapat mempromosikan keunikan seni budaya adat resam masyarakat di lokasi-lokasi yang dilawati kelak. Seorang lelaki patah kaki kiri dan kanannya selepas terjatuh ke gaung di Pangkalan Baru Jalan Stephen Yong di Kuching tengah malam tadi. Laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak menyatakan kejadian berlaku ketika lelaki terbabit bersama seorang rakannya dalam perjalanan ke kebun untuk mencari buah cempedak. Operasi Mencari dan Menyelamat SAR diaktifkan selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.38 tengah malam. Lelaki tersebut berjaya dijumpai pada pukul 2.30 pagi. Bagaimanapun disebabkan faktor cuaca gelap, operasi mengeluarkan mangsa hanya dapat dilakukan pada pagi tadi. Jarak lokasi lelaki itu terjatuh dengan jalan raya utama dianggarkan sejauh 100 meter. Seramai 20 anggota pasukan Bravo dan Charlie dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang
Bintang terlibat dalam kerja-kerja penyelamatan yang bermula pukul 9.30 pagi. Lelaki tersebut berjaya dibawa keluar kira-kira pukul 11.05 pagi dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Baik saudara, perayaan Kuih Bulan bagi masyarakat Tionghoa disambut secara sederhana di Tokong Tua Pek Kong Miri. Menyempurnakan majlis tersebut, Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin ditemui selepas majlis itu. Dato' Sri Lee menyifatkan festival tradisi seumpama itu hendaklah sentiasa diraikan bagi mengekalkan tradisi dalam kalangan generasi muda masyarakat Tionghoa masa kini. Beliau berkata festival ini juga mempromosikan adat tradisi kaum itu kepada kaum lain di Miri berikutan kehadiran kaum lain menyaksikan keindahan reka bentuk tokong dan aktiviti dilaksanakan, antaranya menyediakan pelbagai juadah kuih bulan dan berdoa di tokong tertua di Miri. Selain menyaksikan persembahan nyanyian kanak-kanak, Dato' Sri Lee disertai kenamaan lain turut menyampaikan angpau kepada kanak-kanak yang hadir ke majlis tersebut. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.